Sebagai salah seorang pegawai kanan kerajaan di Putrajaya khususnya, izinkan saya nyatakan bahawa Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak layak digelar sebagai bapa transformasi. Ini disebabkan sepanjang pemerintahan beliau 4 tahun yang lepas hingga sekarang, kita lihat banyak transformasi telah dibuat yang mencakupi transformasi dari NKRA, kemudian diikuti dengan slogan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Kemudian program janji ditepati, program pembangunan modal insan, kemudian urus takbir negara secara berintegriti dan berhemah, kemudian program negara berpendapatan tinggi, dan juga satu yang begitu ketara yang harus diberi pujian, iaitu membuat perubahan terhadap undang-undang yang tidak begitu dominan, berkesan untuk dikaji semula. Ini antara beberapa langkah yang harus kita beri perhatian dan harus kita dukung, bahawa usaha-usaha ini adalah untuk membawa negara kita supaya lebih stabil dan aman dan setanding dengan negara-negara maju yang lain. Berkaitan aspek ekonomi semasa, di bawah kepimpinan Perdana Menteri kita untuk tempoh 2010 hingga 2012 saja, kita berjaya menarik 120 bilion ringgit sama ada pelabur luar dan pelabur tempatan, dan mewujudkan lebih kurang 300,000 peluang pekerjaan kepada rakyat generasi muda dalam negara kita. Dan hasil kutipan tersebut telah melonjak sampai 26 bilion ringgit. Ini menunjukkan bahawa negara kita telah berjaya dinobatkan sebagai negara yang urus takbir yang begitu mantap dan stabil. Apabila hasil negara kita meningkat, sudah pasti hasil tersebut akan dipulangkan kepada rakyat, dan rakyat akan mendapat nikmat mahsul daripada keuntungan negara tersebut. Begitu juga dalam aspek pembangunan modal insan dan juga sosial ekonomi, kita lihat sebanyak 5.3 juta pelajar telah diberi bantuan RM100. Kemudian negara kita, 42 juta rakyat kita pendapatan di bawah RM3,000 telah diberi sebanyak RM500 satu keluarga. Dan dalam belanjawan baru-baru ini juga telah dinobatkan pula setiap rakyat diberi peluang untuk menerima saraan tersebut. Begitu juga dengan aspek pembangunan modal insan, di mana Perdana Menteri kita sentiasa memberi pendidikan yang begitu tinggi kepada para pelajar kita. Dan sudah pastilah dalam kesibukan beliau mengurus dan mentadbir negara, sudah pasti pihak pembangkang sentiasa memandang serong dengan pelbagai fitnah dan tumahan yang dilemparkan dari masa ke semasa. Inilah menyebabkan Perdana Menteri kita, walaupun sentiasa sibuk dengan menguruskan negara, beliau juga terpaksa berhadapan dengan situasi tersebut. Maka dengan itu, semua para pemimpin negara kita, termasuk pegawai kanan kerajaan, harus membantu memberi perangan kepada rakyat supaya gejala fitnah ini tidak berterusan berlaku. Ini menyebabkan negara kita akan boleh kucak-kacir. Apatah lagi sekarang Pakatan Rakyat, mereka telah berusaha untuk memecah belahkan orang-orang Melayu. Apabila keadaan ini berterusan, maka sudah pasti negara kita tidak stabil. Apabila tidak stabil, sudah berlaku proses yang begitu kurang teguh dalam membuat keputusan dan sebagainya. Kalau tuan-tuan lihat dalam parlimen kita sekarang, rata-rata kebanyakan daripada Pakatan Rakyat, mereka tidak, segala program yang dilaksanakan oleh kerajaan, tidak ada satu program pun mereka memberi sokongan. Semua mereka melihat ini sebagai negatif dan sebagainya. Inilah satu perkara yang harus kita beri perhatian dan untuk kita tentang mereka. Kerana mereka inilah sebenarnya bukan untuk membuat perubahan yang lebih baik bagi kita, tetapi mereka adalah golongan yang gila kuasa yang boleh menjahanamkan negara di masa akan datang.